Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Okey, hari ni saya nak um, buat live session saja-saja untuk kita belajar lah. Dah lama saya tak buat live. Okey, dah lama tak buat live, so hari ni saya nak buat live berkenaan tentang macam manalah kita nak tengok kaunter-kaunter untuk kita beli untuk simpan, untuk melabur dalam pasaran saham berdasarkan dengan technical analysis. Okay, berdasarkan technical analysis, sekejap saya nak check dulu dalam Facebook, adakah saya tengah live Facebook. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, saya tengah live ni. Nanti boleh komen sama ada saya dalam saya punya live ni. Okey, boleh komen untuk kita lihatlah satu persatu kaunter. Alright, boleh komen dekat ruangan komen nanti. Boleh komen dekat dalam ruangan komen. Kita akan tengok. Okey, kaunter yang pertama saya nak tengok adalah kaunter Hang Yuan. Hang Yuan. Okey, kaunter Hang Yuan. Ini kaunter Hang Yuan. Alright, tadi saya dah lukis sikit dah, tapi kali ni kita nak buat live session lah. Saya boleh tunjuk. Okey, tapi nampak ke tak dalam Facebook ni? Nampak ke tak? Macam tak nampak aja ni. Boleh tak minta komen kalau nampak tak saya punya screen yang saya buka. Okay, ni screen dia. Saya rasa nampak kot. Stop screen. Okay. Okay, hasilnya ada dah. Okay, counter Hang Yuan. Oh, dah hilang. Okay, ni tadi saya lukis sikit. Okay, counter ni kita tengok secara sejarah dia. Sejarahnya kaunter ni pernah naik sampai harga RM19 pada tahun 2017. Okay. Dan saya telah lukiskan elite wave ini elite wave yang 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapi elite wave 3 ni sebenarnya tak valid sebenarnya. Tapi tak apalah. Sebenarnya elite wave 3 ni kena elite wave yang panjang sikit daripada elite wave 1. Dan dia lebih panjang dari elite wave 5, tapi mungkin saya tak dapat nak lukis betul-betul ni. Mengikut teori okay, kemungkinan sepatutnya dia mungkin elite wave 3 ni saya ingat dia mungkin ke atas sikit lah. Okay, ke atas sikit. Okay, sekejap lah. Allah, hilang pula. Okay, saya buang dulu Edward. Okay, ini cuma nak bagi tahu kat sini. Okay, saya buang juga ni. Okay, kat sini. Ini adalah fasa fasa dia panggil fasa akumulasi. Accumulation phase ni dekat sini. Okay, dia dah jatuh dulu, dia dah downtrend kan. Lepas tu dia sideways lama tu. Okay, sideways dekat sampai sini Ini berapa tahun dia sideways ni? Okay, kalau kita tengok, okay, dia sideways selama okay, start dari sini. Okay, sampai ke sini. Okay, selama
385 hari. Setahun dah dia sideways. Okay, setahun dia sideways. Okay, hampir setahun dia sideways. Iaitu pada tahun 2016 sampai 2017. Lepas tu dia breakout, dia punya dia breakout. Okay, dia punya sideways tu. Okay, dia turun dulu, lepas tu baru dia breakout. Okay, ini dalam teori Wyckoff. Okay, dia panggil fasa akumulasi. Okay, saya nak tunjuk sini. Ini adalah panggil fasa akumulasi. Okay, this is what we call fasa akumulasi. Okay, ini adalah fasa akumulasi. Okay, yang mana dia start kumpul lah sikit. Okay, dan lepas tu volume dah start masuk kat sini. Okay, volume dah masuk. Okay, kat sini dah naik. Alright. Okay, yang ni kita panggil fasa ini, dia panggil fasa markup. Okay, dalam teori Wyckoff. Okay, dalam teori Wyckoff. Okay, ini dia panggil fasa markup fasa. Okay, markup. Okay, ini dipanggil fasa markup. Okay, ini fasa markup. Alright, iaitu maksudnya harga telah mengalami kenaikan. Okay, harga telah mengalami kenaikan yang sangat tinggi lah, sampai kepada harga dia RM19. Okay, masa tu time tu ramailah yang masuk dan belilah. Okay, Hang One ni dulu Shell. Okay, inilah fasa markup dia panggilnya. Ini fasa markup. Okay, fasa markup. Okay, so selepas fasa markup ni, kita akan ada satu fasa yang dipanggil fasa distribution. Okay, so ini kita panggil, okay, kemungkinannya dia panggil fasa distribution. Okay, kat sini. Okay, ini adalah fasa distribution. So saya letak ni sebagai satu nak cari mana pergi dia. Okay, nak cari bila tak nak cari tu tak jumpa pula. Corak ni kot. Kan sini. Okay, segi 4 tempat ni. Okay, ini saya boleh katakan ini adalah fasa distribution. Okay, di mana pelabur-pelabur institusi ataupun pelabur-pelabur sophisticated ni ataupun sindiket sudah mula untuk membuang saham tu. Okay, dipanggil fasa distribution. Okay, fasa distribution. Okay, ini fasa distribution. Right. Okay, maksudnya dia dah naik kan. Okay, dia dah naik dan dia mula untuk menjual saham pada fasa ini. Okay, dan kita akan mengalami fasa markdown. Fasa markdown ialah ini fasa markdown. Okay, sama ada fasa markdown tu kita boleh katakan di sini. Okay, inilah fasa markdown. Okay, kita letak ni, dia breakout, dia support tadi. Okay, dia markdown ke bawah. Okay, inilah fasa markdown. So daripada harga RM19, okay, dia turun kepada harga RM5. Okay, RM5, bukan RM5 ni, so RM6.34. Okay, dia jatuh. Right, dan kita nampak di sini, okay, kat sini pun
menunjukkan bahawa EMA 200 ini telah dibocori. EMA 200 ini telah dibocori. EMA 200 ini adalah satu indikator purata harga yang telah dismoothkan, yang menunjukkan purata harga selama 200 hari. Setahun dah maksudnya. So dia dah break kat sini. Dia dah break dekat sini. Lepas tu kan, ini kita boleh tulis sebagai fasa markdown. Fasa markdown. Ini adalah fasa markdown. Ini adalah fasa markdown. Jelas ya? Kita ada 4 fasa ni. Kalau dalam teori Wyckoff teori Kalau teori Wyckoff ni dia menggunakan teori Wyckoff kan. Ini adalah 4 fasa dia. Ini fasa pertama. Fasa pertama, fasa akumulasi. Ini fasa pertama. Tak satu je lah. Fasa 1. Ini fasa 1. Yang inilah fasa 2. Dan inilah fasa yang ketiga. Dan ini adalah fasa yang keempat. Fasa yang keempat. Fasa keempat markdown. Kalau kita tengok inilah dia markdown dia start daripada tahun 2018 lah. 2018 ni dah jatuh. Tapi sebenarnya dia start jatuh pun daripada Disember 2017, dan jatuh pada Februari 2018. Masa time tu kan kita ada masalah. 2018 ekonomi kita masalah sikit. Jadi dalam konteks ni, saya tengok dulu. Yang ni dengar ke tak suara saya ni? Sekejap. Audio pakai Logitech. Boleh dengar ni. InsyaAllah boleh dengar. Alright. Kita sembang-sembang belajar tentang ni. Alright. So dalam 4 fasa ni, 4 fasa ni dia yang ni fasa akumulasi. Maksudnya pengkumpulan saham dia dilakukan di sini, dan dia orang kat sinilah banyak dia start kat sini awal-awal tu. Ada volume masuk kan. Lepas tu sini pun volume, dan kemudian breakout. Breakout dan naiklah sampai ke harga RM19.20. Daripada RM5, daripada RM3 itu kan, dia naik kepada RM19.20, dan dia punya, kita tengok keuntungan dia. Keuntungan dia adalah sebanyak kita tengok kat sini. Ini pula dia mouse ni. Oops. Keuntungan dia naik sikit. Susah pula mouse saya ni. Sekejap saya cuba delete balik. Keuntungan yang telah dibuat oleh kumpulan-kumpulan yang mengumpul ni. Dia hilang. Saya tarik balik dia. Saya letak dekat sini. Tariknya. Tak sampai sampai ke atas. Dia telah membuat kenaikan sehingga 500%. 500%. Kalau dia beli di sini lah. 500%. So logik lah. Ini satu. Kalau dia buang kat sini pun, kalau dia buang di sini pun, dia masih lagi mempunyai keuntungan yang sangat besar lah jugalah, dalam 200-300%. So dia dah buat keuntungan sebanyak 500% kat sini. Tapi kesilapan kita
sebagai retailer, okey, kesilapan kita sebagai retailer ialah kita membeli pada harga yang tinggi. Kita beli dekat kawasan yang naik ni. Masa tu tengah news tengah naik macam-macam lah cerita lah apa semua, kita pun masuk dekat kawasan-kawasan yang tersebut. Okey. Kita masuk dekat kawasan yang harga dia, maksudnya dia kejar harga yang tinggi. Okey, kita mengejar pada harga yang tinggi lah. Tapi macam yang untuk institusi investor ni ataupun kepada syndicate ke apa ke, okey, ataupun kita panggil composite investor, ya, dia dah untung banyak. Okey, dia dah untung banyak. So kat sini ada markdown. So markdown dia, okey, kalau kita tengok dia dah sampai ke kawasan sini. Okey, dia ke kawasan sini dah. Sampai sini markdown. Okey, dia markdown sampai ke situ. Alright, selepas tu kita melihat dia ada sideway balik. Okey, ni sideway dan dia breakout kat sini. Okey, dia breakout. So kalau kita ambil sideway dia kat sini pun, okey, dia start nampak pengumpulan ada volume start masuk ialah di kawasan ni lah. Okey, ada volume masuk. Okey, ada volume dah start masuk. Okey, ini kita panggil fasa 1 balik ni. Okey, fasa 1 balik. Fasa akumulasi balik. Okey. So kita boleh katakan okey, yang ini adalah fasa akumulasi. Okey, ini adalah fasa akumulasi. Okey, saya tulis balik ke. So kalau ini adalah fasa 1 balik, okey, akumulasi. Okey, ini fasa 1 akumulasi dan dia buat breakout. Okey, dia breakout pada harga RM4.75, dia breakout dan dia buat throwback balik. Dia throwback balik. Okey, dia throwback iaitu dia tendang balik lah. Okey, ini dia panggil throwback. Okey, so dia dah breakout, dia throwback. So sekarang ni kita nak tengok sama ada akan berlaku fasa, dia panggil fasa kedua. Okey, fasa kedua yang dipanggil fasa markup. Kita tak tahu kat mana lah nanti. Kita kena tengok dulu mana dia akan naik. Ini dia panggil fasa markup. Okey, ini fasa markup. Fasa 2 iaitu markup. Dan kemudian kita akan ada fasa macam biasa balik. Fasa distribution, fasa 3 dan fasa keempat adalah fasa markdown balik. Okey. So ada setengah trader ataupun investor dia dah masuk dekat area yang masa breakout ni. Dia dah masuk kat situ. Okey. Okey, dia dah masuk di situ. Okey, boleh breakout ni, buy on breakout. Okey, ini kita pakai yang kita pakai keluar mana. Okey, dia buy on breakout. Okey, mana saya pakai apa yang cantik ni, yang senang. Okey, dia beli di sini. Okey, beli di sini. Okey, ini adalah buy on breakout. Okey, buy on breakout strategy, iaitu BOB. Okey, BOB. Right, buy on breakout. Okey, dekat kawasan selepas dia breakout accumulation stage tu. Okey, buy on breakout. Okey. Right, ini kita katakan ni fasa akumulasi lah ni. Okey, dia buy on breakout. Okey, kita pernah tengok part ini adalah resistance dia, pernah jadi resistance. Okey, so sekarang ni dia dah naik dan dia pecah sekejap dan turun, dia buat throwback. Okey, dia throwback dan buat masa ni, okey, harga dia, okey, kita tengok besarkan sikit untuk nampakkan candle tu. Okey. Harga dia masih lagi belum untuk dapat pemecah area resistance yang dahulu lah. Dia pernah naik dan dia turun. Okey, dia throwback. Okey, so dia throwback. So sekarang ni
kita akan kena tunggu untuk dia naik balik lah, untuk dia naik. Okay, sama ada dia jadi atau tidak fasa markup tu. Okay, sama ada dia jadi atau tidak fasa untuk dia buat fasa markup. Okay, so kalau kita nak katakan ini adalah fasa markup, okay, so macam mana kita nak tentukan ke manakah harga yang seterusnya, okay, ke manakah harga yang seterusnya. So kita mungkin boleh pakai Fibonacci enhancement. Okay, Fibonacci enhancement. Okay, kalau kita pakai Fibonacci, okay, Fibonacci mana Fibonacci? Sini. Okay, Fibonacci enhancement. Okay, saya ambil daripada yang bawah ni. Okay, dan saya tarik sampai yang atas. Okay, kita letak balik sampai ke yang bawah tadi. Dah, ya. Okay. Okay, kemungkinan ini adalah target dia adalah pada harga targetnya adalah pada harga 1.61, iaitu RM10.50. Okey, RM10.55 itu target yang pertama lah, kalau kita nak katakan dia nak naik sampai kepada harga tu. Saya betulkan dulu saya nak betulkan betul. Okey, RM1. Okey, macam ni lah. Okay, iaitu pada harga RM13. Tak nampak. RM10 itu. RM10.14. Okay, RM10.14. Sekejap perlu nak kena bagi dia nampak sikit. Garisan tahap, kebolehatan. Okey, kejap. Kenapa harga dia tak nampak? Oh, yang ini. So, saya letak hitam lah. Okey, hitam. Kita ambil yang 1.61 lah. Okey, 1.61. Saya ambil 1 juga. Okey, kita letak juga 2.61 tak ada. Okey. 2.44. 2, 3. Dia tak bagi 2.61. Okey, ni ada 2.61. Tak nampak, sorry, minta maaf Okey, 2.61, 3.61 pun letak hitam juga supaya nampak. Okey, dan 4.26. Okey. Okey. So kita boleh jangkakan dia boleh pergi 1.61, iaitu RM10.10, 2.61, RM14.80. Okey, dan yang tertinggi kalau 4.23 ni RM22.62, tu tinggi sangat. Alright, so inilah fasa kedua. Okey, fasa kedua, okey, kita boleh katakan dia boleh sampai sini. Okey, the next would be 2.61, okey, iaitu RM14.89 dan juga RM19.67. Okey, satu yang kita nak tengok sama ada counter ni dah boleh ke tak uptrend atau tidak. Pertama kita tengok EMA 200 tu, dia dah breakout. Okey, dia dah breakout, iaitu dia dah breakout pada harga RM3.27 ni, dia dah breakout. So kalau patutnya you nak beli pun patutnya beli pada harga yang ni lah. Okey, tapi ialah long term lah. Okey, long term. Okey, RM3.27, dia dah breakout EMA 200. Okey, EMA 200 dia dah breakout. Okey, nampak volume pun dah start masuk. Okey, volume dah start masuk. Okey, volume. Okay, ada volume. Dan volume merah ni masih banyak lagi lah. Okey, ada juga volume merah. Ini dah ada throwback throwback ni masih merah lagi. Berarti ada volume yang besar untuk menjual ni. Jadi kita rasa dia perlu melepasi RM6.23 ni dulu, ataupun yang kita dia perlu melepasi RM7.16 ni untuk dia meneruskan juga kenaikan. Jadi kalau yang okeynya, kalau kita baru nak masuk, ialah kita masuk balik masa dekat sini, iaitu kat support dia tu, iaitu RM4.70
Okay, dia tendang ke bawah ni dan kita masuk dia buy on dip. Ini dia panggil buy on dip sebab dia dah jatuh, dan ini dipanggil buy on dip strategy. Okay, dia panggil buy on dip ataupun buy on support sebab dia pun support juga ni. Okay, dulu adalah resistance dan ini dah akan menjadi support. So ini saya boleh letak sini buy, okay, on dip. Okay, ataupun buy on support sebab dua-dua pun samalah. Dia memang kat support dan dia juga semasa tengah dip ke bawah. Okey. Counter tengah nak uptrend dan dia dip ke bawah. So kita nampak okey. Yang ni kita panggil higher high dia. Okey, ini dia panggil higher high. Ada tak ni higher high? Text kot. Okey, text. Okey, ini dia panggil higher high. Okey. Allah. Aduh, okey. Ini adalah higher high. Yang bukan ini dekat atas ni. Okay, ini adalah higher high. Okey, yang ini adalah dapat higher low. Okey, dia boleh buat belum buat market structure yang betul-betul, tapi tengah buat market structure. So kita tengok sebenarnya ada tak buat market structure. Persoalan ni ada tak dia buat market structure. Okey. Okey, adakah market structure telah terbentuk, iaitu sama ada structure uptrend, kita ada structure downtrend, kita ada structure satu lagi ialah sideways. Itu persoalannya. Adakah market structure telah terbentuk? So kalau kita tengok ni, dia buat higher high, higher low. Kita tulis sini higher low, iaitu kenaikan yang membuat tinggi yang rendah yang tertinggi, dan kita nak pastikan dia naik lagi lah, dia membuat higher high. Dia kena buat higher high, dia kena buat ni higher high satu, higher low, higher high, lepas tu higher low, higher high, higher low, higher high. So bentuk dia nanti akan bentuk membuat market structure yang begini. Jangan saya pakai corak sikit. Lah. Kita pakai je contohnya. Dia akan buat macam ni. Satu. Yang kedua. Ketiga. Contoh kalau dia sampai sini. Dan mungkin dia akan buat pembetulan. Seterusnya ialah begitulah contohnya. So higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Itu market structure. So sekarang ni kita baru nampak dia buat structure high yang pertama. Market structure yang pertama dan dia buat higher low. So sekarang ni kalau kita nak masuk, so kita sama ada boleh buy on breakout. Buy on breakout. Kat sini. Buy selepas pada RM7.16 ni. So ini sama ada buy on breakout ataupun buy on dip. Kalau you buy on breakout, ini buy on breakout. Yang pertama sekali buy on breakout yang ni lah. Yang ni buy on breakout. Yang ni. Pasal jauh sangat buy on breakout dia. Sekejap saya letak ni dekat sini. Inilah Allah. Ini. Ini adalah buy on breakout yang pertama. Dia masa time dia pecah. Dia pecah yang ni. Ini buy on breakout. Dan kita ada satu lagi buy on breakout yang kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Iaitu pada RM7, iaitu 16, RM7 berapa ni? Sekejap. RM7.29. RM7.29. Saya ni silap ni, saya punya Fibo ni. Fibo ni bukan ini lah Elliot. Ini Fibonacci saya. Fibo ni ialah supposedly tak nampak pula dah. Ini Fibo. Adakah ini yang Fibo?
Okey, RM7.29 lebih kurang dah. Yang tertinggi ni. Okey, RM7.29. So maksudnya you akan buy on breakout balik, okey, selepas dia pecah high ni. Okey, tapi kalau you dah buy on dip, then inilah you punya entry point. Kalau you buy on breakout punya traders, you akan masuk kat sini dan you tunggu dia naik lah. Okay, dan you akan buy on dip di sini, right? Dan you akan ride, okay, untuk wave yang kelima lah sebagai contohnya. Yang ni ya kita panggil 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah kita panggil Elliott wave. Okay, so saya cuba tulis kat sini. Ini adalah Elliott, okay, Elliott wave. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ni. Okay, Elliott wave 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lebih kurang Dan untuk nak tahu kat mana Elliott wave ketiga, yang keempat ni, you boleh pakai template Elliott wave saya lah. Okay, saya ada buat Excel punya template. So, mungkin boleh tengok lah boleh tengok. Okay, sekejap tengok ada soalan tak? Ada soalan. Komen sini tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. Okay. Alright. So, dalam melalui pengalaman saya lah. Okay, melalui pengalaman saya. Kadang-kadang kita ni terlalu rakus dah untuk beli dan nampak dia naik dan sebagainya, kita beli dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita perlu sabarlah. Kita tengok apa strategi kita pakai. Okay, kalau you pakai buy on breakout, you akan tunggu hanya selepas dia breakout pada RM7.16 ni ataupun RM7.29 ni. Okay, RM7.29 ni. Aku tak ingat ni, tak nampak ni. Okay, ini higher side dia ialah RM7.46 ke? Okay, lebih kurang RM7.42 ni. So, you akan hanya buy on breakout. So, tunggu kat sini. Okay, baru dia buy. Kalau you nak tunggu, okay, kalau you nak beli sekarang pun, okay, janji jangan dia bawah daripada higher low dia ni, iaitu RM4.64. Okay, RM4.64. So, untuk trading plan, okay, trading plan you kena buat. Okay, trading plan, kalau yang simple, you boleh gunakan juga trading view ni untuk buat trading plan. So, contoh untuk trading plan you, okay, you boleh pakai, okay, trading plan yang ni. Okay, aku dudukkan panjang. Okay, dudukkan panjang ni. Okay, let's say you buy on breakout. Okay, you nak buy on breakout, saya ambil yang senang lah, ambil daripada satu ni kan. Okay, dan you nak buy dekat kawasan ni. Okay, so you akan buat you punya target itu kalau let's say long term you nak target dia sampai ke fasa 5 ni. Contoh. Okay, dan you nak cut loss dia ialah sebanyak dekat bawah ni kalau dia jatuh balik. Okay, so ini adalah you punya trading plan. Okay, you makan masuk okay, pada harga RM7.40 ni. Okay, masuk pada harga RM7.40 dan you akan cut loss kalau harga dia jatuh daripada higher low ni. So, yang ni lah satu benda yang perlu kita betul-betul kena buat. Okay, money management. Okay, money management. Sebagai contohnya, you double click, okay, you akan keluarkan ni. Okay, dia punya size account tu. Okay, contohnya you punya modal, let's say modal you RM100,000. Okey lah, kita ambil RM5,000. Okey, RM5,000 dan risiko you yang you sanggup terima dalam trading ni adalah 1%. Maksudnya dalam modal you tu, okey, modal you RM5,000 ni, you sanggup rugi 1% ataupun you nak sanggup paling maksimum 2% lah. Okey, 2%. So kita letak sini. Okey, 2%. Yang ni kita masalah kita kat sini je selalunya. Okey, kita punya masalah ialah kita punya money management. Okay, so harga kita masuk ialah RM7.59. Okay, mungkin kita ini boleh adjust lah bila entry price tu. Okay, entry price itu mungkin you nak masuk RM7.59 dan you nak cut loss. Okay, cut loss you pada RM4.13 ataupun RM4. Senang RM4.13 lah.
Okay, RM4.13 contoh. Okay. So dekat dalam you punya trading plan ni, bila you dah masukkan macam ni, okay, you dah tengok, okay. So you akan tahu, okay, berapakah, okay, keuntungan you boleh dapat. Okay, kalau dalam konteks ni you akan untung sebanyak 95%, hampir 100% lah kalau dia naik. Okay, dan yang you boleh beli, kuantiti yang you boleh beli, okay, kuantiti yang you boleh beli hanyalah 28. Okay, 28 saja. 28 saja you boleh beli. Mana dekat sini? 28 unit ni. 28 unit saja. Okay, so sebab you punya modal RM5,000. Okay, let's say lah kita letak modal kita RM50,000 lah, senang sikit, nampak sikit lah. Okay, you boleh hanya beli 280 unit. Okay, 280 unit, dan dia punya risk and reward ratio ialah 2:1. Okay, 2:1. Okay, kalau 2:1 ni kuat okey lah. Okay, sebab kita nak ada kita punya reward 2, okay, and then risk kita 1. Okay, reward kita 2, ni reward 2, risk kita 1. So at least 2:1 tu cantik lah. Okay, tapi inilah 2.1. Okay, 2.1. So maksudnya kita punya reward adalah 2.1, kita punya risk adalah 1, kan? So kalau kita rugi pun, okay, kita akan rugi sebanyak RM1,000 kat sini. Okay, RM1,000. Sebab apa? Kalau you rugi dan you kena cut loss, okay, modal you daripada RM50,000 jadi RM49,000. Okay, RM49,000 tu, okay, sebenarnya adalah RM1,000 yang you rugi tu adalah 2% daripada RM50,000. Okay, cuba you buat 2%, kita ambil calculator sekejap. Calculator. Okay, 2% ialah 0.02, okay, kali dengan RM50,000. Okay, RM1,000 you rugi. Okay, itu rugi yang you boleh sanggup terima, okay, dalam you punya trading untuk beli hang ni. Okay, you rugi RM1,000, tapi potensi you nak untung adalah RM2,000. Okay, sebab apa? Nisbahnya 21. Okay, 21. Kalau maksudnya dia menjadi, you akan untung sebanyak RM2,095. Okay, RM2,095. Kalau sampai sini, you take profit lah maksudnya. Okay, take profit. Okay, you take profit. Okay, kat sini kenapa ada orang tanya, kenapa tak pakai beli je cuma RM50,000? Ini masalahnya, kita tamak kan. Bila kita tamak tu, maka kita akan jadi masalah lah sikit. Sebab tamak. Sebab kalau you tamak, okay, contohnya you punya yang RM50,000 ni, risiko dia tinggi sebenarnya kalau tamak. Contohnya kalau you masuk, you punya risiko dia letak 20%. Okay, 20% ni, okay, you beli 2,800 unit. Okay, 2,800 unit. Tapi kalau you rugi, you akan rugi 10,000. Okay, sebab 20% daripada 50 ni. Tapi memang kalau untung, memang untung you akan ada 70,000. Okay, tapi risiko yang you ambil untuk counter ni adalah 20%. Okay, risiko daripada modal ini. So it's too high lah. Okay, kalau untuk jaga, untuk you stay long term, okay, dalam pasaran saham, 2% is already okay. 2% lah daripada modal you ni kalau you rugi dalam dia punya this trade. Okay, so at least you ada untung, okay, 2,000 kan, tapi kalau you rugi pun you rugi 1,000. Okay, sebab ganjarannya 2:1, 2.1, 2.1 nisbah 1. Okay, 2.1. Alright, so ataupun 2:1 lah, 2:1. Okay, melainkan kalau you ni ialah you tengok, okay, you boleh tambah lagi kan, kalau ada untung you boleh tambah lagi, dan di situ you boleh buat ni. Tapi kalau untuk permulaan tu you letak hanya 2% dan you boleh swing, okay, untuk swing. Okay, swing selama, ialah it takes time lah untuk dia naik kepada harga ya RM15 ni kan, bukan senang dia naik macam hari tu. Macam dulu ada sejarah dia pernah naik, okay, macam ni, dia pernah naik macam ni. Okay, dia pernah naik sampai tinggi ni. Ini akan makan masa berapa lama yang dia naik ni? Kenaikan dia ni dia memakan masa sebagai contohnya, okay, kita tengok kalau dia naik tu,
Okey, culat tarikh. Okey, ni. Okey, dia naik ni. Okey, sampai sini. Okey, dia makan hampir masa selama setahun. Okey, setahun dia naik. Okey, jadi kalau you ni swing trader, okey, you boleh pegang lah setahun. Okey, pegang lah setahun. Dapatlah untung RM2,000. Nampak sikit je untung. Tak ada masalah lah untung sikit pun. Okey, kalau dia naik, alhamdulillah. Okey, you tak payah pening-pening lah. Maksudnya kalau you jaga money management ni, okey, kalau you jaga money management ni, you tak pening-pening, you tak perlu nak kejap-kejap nak tengok, nak kejap-kejap nak tengok kan. Sebab kita dah tahu kalau paling-paling pun kita rugi dalam RM1,000. Okey, RM1,000 kan kalau kita ni, apa yang kita plan ni tak menjadi seperti yang kita jangka. Okay, sebab you nak cut loss, kalau dia bawa break, okay, bawah higher high ni. So, dia tak jadi lah market structure tu. Okay, dia tak jadi lah market structure yang kita katakan nak buat markup ni. Markup phase ni. Okay, mungkin akan jadi markup phase dan kita nak swing kat sini dan kita tak pening-pening. Okay, kita tak nak pening-pening. Unless you are trader intraday ke scalper ke, then you is different ya. You nak memang you akan beli banyak, okay? You beli banyak tapi risikonya tinggi. Okay? Contohnya risikonya agak tinggi lah. So sekarang ni kalau kita nak swing, kita gunakan money management macam ni. Okay, 2% je. Modal RM50,000 2%. Okay? Kalau modal you kecil pun tak apa. Okay? Modal you contohnya modal you RM10,000. Okay, so dia akan bagi tahu berapa unit, okay, yang patut you kena beli apabila you nak entry sini, target sini dan cut loss sini. So you sebenarnya kena beli 57 je unit. Okay, 57 unit ni kalilah dengan harga you beli tu. Okay, kalau kali dengan harga you beli 57 unit kali dengan RM7.59, okay. So maksudnya you beli 57, okay, kali dengan RM7.59. Okay, 432. Tapi masalahnya kita tak boleh beli 57 unit. Dalam bursa dia kena at least 100. Okay, satu lot. Okay, dia kena beli 100. Okay, jadi kat sini you kena beli 100 lah. Jadi kalau modal kecil sangat, tak sesuai lah untuk boleh kalau modal kecil sangat, okay, untuk beli kaunter-kaunter yang mahal ni, okay, mungkin tak berapa sesuai lah. Tapi kalau contohnya you ada modal yang besar sikit, macam RM50,000 tadi. Okay, RM50,000. Okay. You ada RM50,000. Okay. Dan you boleh beli 289 lot. Okay. Ataupun you boleh beli 300 unit lah. Okay. 300 unit. Ataupun 200 unit. Okay. So kalau 200 unit, maksudnya 759 kali 200. Okey, 759 sorry. RM7. Okey. 59 kali dengan 200 unit. Okey, so you kena beli pada harga RM1,518. Kalau you beli 300 maksudnya RM7. Okey. RM7. Okey, 59. Okey, kali dengan 300 unit. Okey, 2,277. Okey, itu yang modal yang you guna. Okey, modal yang you guna hanya 2,000. Okey, 200, contoh 2,277 kalau 300 lah. Tapi you punya potensi, okey, you punya tu potensi 2,200 ni akan naik sebanyak 95%. 95%, okay, keuntungannya. So daripada 2,000 tu dia akan jadi 4,000 lah lebih kurang. Okay, dia akan jadi RM4,000. Okay, so tapi inilah money management, very important. So hari ni saya dah share kat you tentang macam mana nak tengok. Okay, satu lagi kita boleh tengok RSI dia. RSI, okay, indikator RSI lah. Okay, indikator RSI dia ni tak keluar indikator dia. Selalunya ada indikator RSI ni. Hilang pula dia. Indikator RSI. Sekejap saya tutup ni. Ni nampak.
So sebenarnya indikator RSI ni untuk yang long term investor ni, kita akan tengok sama ada dia atas daripada 50 ni. Okey, atas daripada 50 RSI ni itu menunjukkan counter tu tengah uptrend. Tetapi RSI 250 yang saya pakai ni. Okey, RSI 250 maksudnya 250 hari. Okey, potensi dia adalah nanti dalam 250 hari ni dia akan positif. Okey, RSI Relative Strength Index ni adalah perbandingan di antara antara dia purata keuntungan dengan purata hari dia rugi. So maksudnya sekarang ni dia tengah lebih banyak dia punya hari-hari dia adalah untung. So ini menunjukkan mungkin akan menjadi uptrend. Okey, nampak sini Yang ini atas daripada 50 ni, nampak counter tu telah naik. Okey, counter tu telah naik. Okey. So selalunya kita target pada biasalah untuk yang swing ni, kalau dia dah sampai 60 di RSI dia, kalau pakai RSI 250 ni, kita target dekat sini lah. Target kat sini, dah boleh take profit lah. Boleh take profit lah. Kat sini you boleh take profit sebab you swing. Sini you boleh take profit. Kalau you nak tunggu lagi, you take profit. Let's say you ambil 1/3 ke, ataupun you ambil 2/3 dan you tinggalkan 1/3, ataupun you ambil 2/3, you tinggalkan 1/3. Itu saya cakap terbalik pula. Okey, maksudnya you kena ambil profit lah dulu dekat 60%. Okey, ambil dulu profit. Okey. Cuma kalau you dah ambil profit kat sini, mungkin tak sampai lah. Kalau dia dah sampai ni okey lah. Kalau dia dah sampai target ni, RM15 ni, dah sampai ni okey lah, you dapat 95% profit. Tapi you still tinggalkan sikit lagi. Okey, you tinggalkan sikit lagi untuk dia, kalau let's say dia ada potensi untuk naik lagi kepada 3.61 Fibo ataupun 4.23 Fibo ni. Okey, pada harga RM19 ke. Tapi it's very long term jugalah ni, long term juga untuk sama ada you nak swing ni. Kalau dalam konteks ni setahun dia naik. Okey, setahun. Untuk masa dia fasa markup ni, dia makan masa setahun. Okey. So ini satu indikator, ini satu indikator yang kita boleh pakai, iaitu RSI. You boleh juga tengok indikator trend yang lain. Ini sebab ini indikator trend momentum. Ini indikator momentum. Kalau you nak tengok indikator lain, saya buang dulu indikator EMA ni, dan juga indikator yang ni. Cuba kalau kita tengok kita tengok indikator parabolik SAR. Ini pun satu lagi trend, strategi. Parabolik SAR. Parabolik SAR ni nampak parabolik dia dah sama ada dia dah patut tunjuk signal beli atau tidak. Parabolik SAR. Ini saya sembunyikan dulu. Ini pun saya sembunyikan dulu. Untuk parabolik SAR buat masa ni, tak nampak. Sekejap nak kena bagi dia nampak sikit. Ni kita buat sini. Ini pakai ni, kita pakai yang selalu pakai bulat. Parabolik SAR ni masih lagi menunjukkan belum boleh beli lagi lah. So masih lagi di bawah. Maksudnya apa ni, Dragon Ball ni Dragon Ball ni masih di atas. Kita akan beli selalunya apabila parabolik ni di bawah, harga di atas daripada parabolik. Contoh dekat sini lah. Tak nampak.
Okey, saya akan tukar balik. Ini terlampau apa? Bukan ni. Ini terlampau ini saya pakai yang ni. Okey. Okey, bagi contoh ni. Ini belum menunjukkan buy lagi tapi hampir-hampir dah ni. Nampak harga dia dah ada tak? Dah ada buy signal. Buy signal dah ada. Okey, buy signal nampak ni. Bulat ni di bawah dah muncul. Okey, bulat di bawah ni dah muncul. Saya tarik. Saya nak kena tarik di bawah sikit. Okey, bulat bawah ni dah muncul. Okey, ini dah menunjukkan buy signal. Right? So kita kalau lagi cantiknya kita boleh letak beli ni selepas pada harga RM6. Yang ni dekat atas sikit daripada bulat ni, dia dah break atas tu. Okey, sebagai contohnya macam ni kan. Okey, dia dah break dekat sini dan you buy. Saya buka yang ni. Kasih besar sikit. Yang bawah ni kan, nampak dia naik ni kan. Okey, dia naik ni sampai ni. Okey, you swing lah sampai selagi parabolik ni masih lagi berada di harga berada di atas Dragon Ball ni. So kita boleh masuk dekat sini. Okey, nampak ni. Kita buy dekat sini. Ni kita buy. So maksudnya dia dah break ni, then this is a buy signal lah. Ni you buy kat sini dan kat atas ni. Okay, then you just selagi dia dia berada di atas, okay, harga berada di atas, okay, you hold. Okay, yang ni adalah sell signal. Ni maksudnya ini sell signal ni. Bila dia harga melanggar Dragon Ball ni. Okay, ini sell signal ni kat sini. So you sell sini, okay, dan dia tunggu sini, dan tiba-tiba sekarang ni dia dah naik balik dan keluar balik kat sini. Okay, parabolik SAR ni dah keluar balik di sini. So ini adalah satu signal buy. Okay, signal buy. Okay, so kat sini saya dah kata nampakkan. Okay, pertama ini untuk swing Okay, untuk trend swing. Okay, pertama indikator kita boleh kata kita tulis kat sini. Okay, jadi RSI 250. Okay, dia dah lebih, dia ke atas 50. Okay, atas 50. So okay, right. Okay, kita tulis buy lah. Okay, lepas tu parabolik SAR. Okay, so parabolik SAR, harga di atas Dragon Ball. Okay, dan Dragon Ball dah muncul. Okay, ball dah muncul di bawah. Okay, so buy. Okay, signal. Okay, ini untuk trend. Okay, dua ni adalah untuk trend indicator. Okay, ini untuk momentum dan trend. Okay, yang ini adalah untuk trend. Okay, trend indicator. Right, trend. So ini strategi swing strategi swing. Kalau you untuk short term bukan pakai ni lah. Alright. Lagi satu ialah kita boleh tengok juga kepada MACD. Okay, kita tengok function, kita tengok MACD. Okay, MACD. Okay, MACD sekarang ni MACD masih belum lagi membuat, dia masih buat correction lah, tapi kita tengok dia punya histogram tu dia dah nak buat macam kenaikan lah. Okay, dia nak buat macam kenaikan. Okay, histogram dia dah mula melengkung macam ni, dan ini pun dah mula melengkung ke atas.
Tapi kalau ikutkan you nak buy tu, okay, start buy yang masa mula-mula tu ialah dekat sini ni. Dia cross di sini. Tapi cross dia kat sini masih lagi di bawah signal kosong. Signal buy yang signal iaitu kosong dia. Dia masihnya weak lagi. Tapi kalau dia dah cross ni, okay, yang merah ni cross ini ialah menunjukkan signal yang terbaik lah. Okay. Signal terbaik untuk buy. So sekarang ni dia naik dan dia dah cross balik ke atas ni. So ini adalah maksudnya dia dah habis lah kat sini. Okay. So sekarang ni kalau ini adalah you buy on dip hari tu. Okay, untuk buy on dip mungkin kat sini, kat support ni lah. So ada potensi lah, ada potensi untuk dia berada, sebab dia berada di atas di atas kosong ni, dan MACD berada di atas kosong. So potensi dia untuk uptrend tu pun ada. Okay, so MACD, okay, kita buka ni. Okay, MACD, okay, masih okay di atas line kosong. Okay, tetap line kosong, tetapi okay, belum okay, bersilang untuk line biru line biru, tapi line biru okay, biru line biru MACD tu belum bersilang dengan signal line. Okay, belum bersilang dengan line merah. Okay, so ni belum lagi buy lah. Okay, belum buy lagi lah. Okay, belum lagi. Sebenarnya kalau ikutkan MACD, you tunggu dia cross kan, tapi dia belum lagi buy signal. Okay. Dan kita tengok kat sini yang masa dia naik tu. Okay, nampak dia naik tu, dia bersilang, dia turun, dia naik, turun, naik kan. Okay. Ini adalah contoh lah. Okay. Ini contoh masa time dia uptrend. So MACD berada di atas kosong. Okay, masih lagi berada di atas kosong tu, maksudnya dia masih uptrend. So you boleh swing. Kalau setakat ni dia boleh swing lah. So you boleh buy on dip, okay, and then you boleh swing. Alright, untuk MACD okay. Alright, dan seterusnya ialah kita boleh guna EMA ni memang okay lah, EMA. Alright, dan tiga indikator ni adalah positif. Okay, tiga indikator adalah positif. Okay, so apabila you ada tak payah banyak-banyak lah. Okay, tiga indikator ni adalah positif. So untuk you swing, okay, long term, so boleh pakai lah. Boleh pakai. So untuk masuk tu gunakan money management. Okay, money management. Alright, so tengok ada soalan ke? Ke dah terpadam? Okay, ni masih lagi okay, tapi tak ada soalan nampaknya. Sebab saya tak beritahu hari ni nak buat live. Saya tak ada soalan. Saya buka sekejap. Nampak ke tak? Sebab saya tak beritahu hari ni nak buat live. Okay, saya tak ada soalan. Alright, so saya rasa ini saja perkongsian saya untuk malam ini. Okay, semoga dia memberikan manfaat lah kepada rakan-rakan kat luar sana. Niat saya untuk berkongsi ni adalah kita berkongsi lah. Ini saja perkongsian saya. Dan kita kena praktis lah, kena praktis dan juga jaga money management. Kepada rakan-rakan kat luar sana. Okay. Niat saya untuk berkongsi ni adalah ini saja perkongsian saya. Dan kita kena praktis lah, kena praktis dan juga jaga money management. Dia masih lagi ni. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, you just put in the comment. Okay. Dan insyaAllah kita akan cubalah untuk share lah perkongsian ini. Iaitu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.